Jadi ni masalah syukur dan semua kena wa in ta'udu nikmatullahi la tusuha. Kalau kita nak hitung segala nikmat yang Allah Taala bagi dan semua, tak boleh nak hitung dah semua. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat mulut ni, masya-Allah, tak payah dah semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin ya'tarifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'inun aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله لا إله إلا الله والله أكبر 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 الله أكبر نحن المحمدين بالله الحمد الله أكبر نحن المحمدين بالله الحمد الله أكبر نحن المحمدين بالله الحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Tengok FB, kita banyak tengok Telegram, kita banyak tengok TV, kita banyak dengar radio, kita banyak dengar apa, takut nanti kebesaran tersebut akan masuk ni dalam hati. Ustaz masih ingat lagi Tuan Guru Haji Omar Becah Semak, dia beritahu. Dia beritahu pada ustaz. Dia beritahu pada pesanan pada ustaz. Pada satu hari tu ustaz jumpa dia di beranda. Tok Guru ni lepas 2 kitab, 3 kitab dia rehat sekejap sebab dia dah tua dah. Kalau guru muda dia cakap dah balon sampai pukul 12 dah. Tukar kitab je. Tak berhenti non-stop. Tapi kalau guru ni, guru ustaz ni, Tuan Guru Haji Omar Becah Semak, dia dah tua dah. Dengar dia 2 kitab, dia berhenti, duduk kat beranda. Ustaz pergi jumpa dia. Dia beritahu awal, dia tak awal ni kalau kita kalau kedah cek. Cek. Dan kalau ini awal mungkin kena ingat dalam hati tidak ada dua cinta. Ustaz ingat lagi, dalam hati tidak ada dua cinta. Dalam hati tidak ada satu cinta. Kalau satu cinta, satu masuk lagi, cinta yang ada tu akan keluar. Dia cakap, apa dia? Kalau kamu cinta pada harta, kalau kamu cinta pada mal tu dalam bahasa Arab lah, harta, duit apa semua, maka amal akan tinggalkan ke kamu. Kalau kamu cinta kepada makhluk, maka Khaliq akan tinggalkan kamu. Kalau kita cinta pada makhluk, maka Allah Taala akan tinggal hati kita. Kalau kita cinta pada dunia, maka akhirat akan tinggalkan kita. Sebab tu dua cinta tidak dapat bertemu dalam satu hati. Dia kena satu cinta je. Satu. Kalau kita cinta pada Allah Taala, maka makhluk kita kena tinggal. Automatik akan tinggal. Dia bukan kena tinggal, automatik. Kalau kita banyakkan, kita maju zikir. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir tu. Wujudlah hati kita, maka makhluk takkan ada dalam hati kita. Kebesaran makhluk. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah kan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah dia mencipta. Alam ini dia mencipta. Dia tidak ada lain dah. Dia tidak ada makhluk lain yang boleh mencipta alam. Dia sama macam Allah Ta'ala. Tak ada dah. Allah Ta'ala dia pencipta. Dia cipta kita, dia cipta alam, dia cipta malaikat, dia cipta aras, dia cipta kursi, dia cipta syurga, dia cipta semua, dia cipta. Selain pada Allah Ta'ala adalah makhluk yang mana bila sebut makhluk tidak dapat memberi manfaat dan makhluk tidak dapat memberi mudarat sikit pun pada sesuatu benda atas dunia ni. Inilah dia kena ingat tu. Jadi kalau kita asyik duduk kita asyik duduk cakap tentang corona, nanti corona akan masuk hati kita. Jadi timbul ketakutan. Allah Ta'ala cabut kekuatan, keberanian dalam hati kita. Keberanian dalam hati kita, Allah Ta'ala akan campakkan ketakutan dalam kita yang mana kita takut. Bunyi corona kita takut. Memang kita kena takut dan semua je lah. Kita kena ada precaution, kena jaga basuh tangan. Tujuan kita basuh tangan tak terlalu. Tetapi jangan terlampau lebih sangat sehingga kan perbicaraan kita ni melebihi daripada lain. Maksudnya, kita asyik tengok Facebook, tengok Facebook. Lebih tengok banyak daripada kita baca Quran. Cuba kita tanya nak sembang ustaz sembang ni nak cakap bersyukur ni. Sembang nak kita sembang. Berat bukan berat. Dan hari pagi ni dah baca Quran belum?
Cuba tanya. Ni Ustaz tanya diri tuan-tuan semua. Ustaz tanya diri tuan semua. Tak boleh jawab. Jawab apa kata? Tuan-tuan dah baca Quran tak pagi ni? Pergi tadi pada subuh tadi. Sehingga saat ni dah baca Quran belum? Kalau belum, okey, selepas ni baca Quran tuan semua. Baca Quran. Tuan-tuan dah berselawat kata Rasulullah SAW? Okey, belum? Selepas ni berselawatlah kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan dah zikir dah la ilaha illallah 100 kali atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dah? Belum? Kalau belum, okey, buatlah zikir. Inilah cuma tujuan Ustaz cakap beritahu pada tuan-tuan semua. Kalau kita banyak sangat membicarakan tentang apa yang wabak tak wabak tu semua akan datang kerana apa? Kerana itu adalah hantaran Allah Taala. Itu adalah dan yang katakan yang dijadikan oleh Allah Taala pada kita. Kita nak tak nak pun, walaupun kita duduk dalam rumah sekali, kita kunci pintu, kita tutup semua lubang. Kalau Allah kata, masuklah kau wahai virus corona, maka masuklah dalam rumah kita, kenalah kita semua. Sebagaimana berlakunya Ababil. Ababil bila dia nak serang Kaabah dan semua, nak serang Kaabah. Dengan angkuhnya, Abdul Muttalib pergi jumpa. Pergi mana? Ababil pula. Sebut Ababil pula dah. Itu pula dah. Abrahah. Ababil silap. Minta maaf ampun. Ni kata orang gagap cakap je ni. Orang gagap nak cakap Abrahah sebut Ababil. Okey. Tentera Abrahah dengan angkuhnya. Tentera Abrahah dengan angkuhnya. Bila Abdul Muttalib datang jumpa dia. Dia tentera bergajah dengan gajah. 10 gajah besar-besar. Bapak punya gajah. Okey. Abdul Muttalib jumpa, beritahu, suruh dia balik. Dia suruh balik lah. Jangan kacau kita penduduk Mekah semua ni. Dia tak mau. Dia tidak ada orang boleh halang aku. Ni, aku nak musnahkan Kaabah. Kenapa orang datang ni? Apa manfaat kau dapat? Jadi, Abdul Muttalib dengan kecewa balik dah. Meninggalkan keangkuhan yang ada pada diri Abrahah tu. Balik dah, bersandar dia di pintu Kaabah, bersandar dia dah sambil ya Allah. Ya Allah, disebut dia dengan penuh pengharapan dia bantuan daripada Allah Taala. Tak sampai lama dah semua Allah Taala hantarkan burung ababil. Burung ababil, beribu-ribu burung ababil datang. Dikisahkan burung ababil ni membawa batu-batu daripada neraka dah semua. Membawa batu-batu daripada neraka. Okey, mereka ni burung-burung dia terus masuk dalam neraka, ambil batu dengan paruh dia membawa itu untuk dilontarkan kepada tentera Abrahah, tentera bergajah. Bayangkan semua, seekor burung masuk dalam neraka, ambil batu tersebut. Bayangkan, betul-betul bayangkan. Tak usah kata neraka semua. Satu percikan api neraka jatuh ke atas bumi ni, hancur bumi ni. Satu percikan api neraka dah jatuh ke bumi, hancur. Ni burung ababil bawa dengan paruh dia pergi beribu-ribu, bawa semua sebiji seorang, seketul seorang sampai kat tentera Abrahah, lepaskan batu tersebut. Masa dia gigit dia tu tidak ada merah pun semua. Tak ada merah pun, tak ada membara pun batu. Bila lepas saja batu tersebut membara, jatuh terkena pada tentera Abrahah. Semua mati dah semua. Semua mati, termasuk Abrahah sendiri mati. Inilah tuan semua nak beritahunya, the moral of the story. Moral cerita adalah bila kita ikut perintah Allah Taala, tuan semua, apa pun dia semua, walaupun masuk neraka pun tak akan hangus. Nak beritahu tu. Apa jadi semua? Bila jadi ustaz nak cerita tuan semua, sekarang ni kita dalam keadaan kena patuhlah, kena patuh pada arahan ulama, kena patuh pada arahan pemerintah tu duduk stay at home, kita stay at home. Kita jangan keluar bandar. Kita jangan keluar ke mana-mana. Jangan beraya-raya. Kita duduk rumah. Banyak dekat rumah. Ini satu rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita pandang daripada musibah ni, ini merupakan satu rahmat dah semua. Nak minta cuti bukan payah. Bukan payah. Bukan senang nak minta cuti. Betul tak? Nak minta cuti bukan senang. Bukan senang nak minta cuti. Kadang kita minta 10 hari dia potong. Jadi 3 hari cuti kita nak balik kampung. Ada mak nak balik kampung Kelantan. 3 hari dia bagi bos. Kenapa bos? Saya nak balik Kelantan bos. 3 hari dia pergi 1 hari. Balik 1 hari. 1 hari duduk kat rumah dia. Jadi payah. Tapi Allah Ta'ala bagi kita cuti. Allah Ta'ala. Jangan nampak majikan. Jangan nampak kerajaan. Nampak Allah Ta'ala bagi kita cuti. Duduk kat rumah rehat. Rehat kita. Sambil itu kita rehatkan minda kita, rehatkan badan kita, rehatkan segala sana. Dan masa itulah kita semua kita boleh baca, kita mahu terkesan. Ustaz lalu 2-3 hari lepas, Ustaz suruhlah semua kita jom kita berselawat ke atas Rasulullah SAW sebanyak 70,000 sampai pada akhir Syaban. Nak beritahu tuan-tuan, kesungguhan dia ni, Ustaz dah puji ni, kesungguhan dia. 3 hari saja dia dapat buat 70,000.
Lah Allahu Akbar, tabarakallah. Ustaz tak dapat buat dalam 3 hari. Dia habis, dia mesej Ustaz, Ustaz saya dah complete 70,000. Allahu Akbar. Aduh, dah nak beritahu ni. Nak beritahu kesungguhan dan semua. Inilah dia dapat memanfaatkan masa cuti dia ni. Ini panggil orang ni kita panggil orang-orang yang dapat memanfaatkan masa. Jadi tuan-tuan semua nak beritahu syukur ni. Bila sebut syukur ni adalah satu nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Dan kita kena bersyukur dan semua atas apa yang berlaku. Sama ada musibah berlaku, syukur juga. Sama ada Ustaz demam begini, dia demam. Ni cakap pun dah air hidung pun penuh kat hidung ni. Dia cakap pun rasa orang Kelantan kata depen dah cakap hidung. Cakap pun bukan mula keluar mulut suara Ustaz, macam keluar kat hidung je. Demam. Demam apa demam? Berlakunya bila demam tu rasa macam-macam. Ustaz duduk atas katil, Ustaz boleh pegang tasbih, Ustaz duduk atas katil, Ustaz boleh baca Quran, Ustaz duduk atas katil, Ustaz boleh buka kitab, Ustaz boleh atas katil, Ustaz boleh berzikir, Ustaz boleh macam-macam boleh buat. Ustaz tak tengok bawah, rumah Ustaz tak tengok bawah. Tak adalah kalau tengok bawah nak tengok TV pula kan. Duduk dalam bilik zikir. Tu satu-satu kena syukur. Kita syukur dan semua. Jadi Ustaz cerita nak bila syukur ni kita kena letak tempat yang baiklah. Bila kita syukur dan semua, kita bersyukur. Kita dapat rezeki. Tak dapat rezeki pun kita syukur. Allah Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan semua. Allah Taala bagi kerehat. Anak sulung ustaz jual nasi lemak. Kalau tuan-tuan nak beli nasi lemak, tuan-tuan pergilah di depan. Kalau nanti lepas ni di depan Avicenna section 14 section 14 depan Alam Vista, depan restoran Ihsan, depan Avicenna, bukan depan tu, maksud semua jalan. Ustaz beritahu dia, long jual 2 jam je. 2 jam je, pukul 7 sampai pukul 8.45, ada 1 jam setengah. Long dijual pukul 7 tu, pukul 6 lebih dia turun, lepas yang subuh dia turun, dia bilang nasi lemak Kelantan, style Kelantan punya lah, ada pedas sikit, manis sikit lah. Jadi dia jual, insya-Allah long niat betul-betul lillahi taala, kerana Allah Taala. Aku menjual ni kerana aku nak kerana lillahi taala, kerana Allah Taala, kerana syariat suruh. Ni salah satu syukur sama. Okey. Duduk jual lillahi taala, tu je. Niat nak bagi makan anak, nak tanggung keluarga. Sebab tak bekerja, suami tak bekerja, buat Grab, bila dah buat Grab, tempoh kereta Ustaz pergi kat dia dah habis tempoh, tak boleh buat Grab lagi. Jadi buat nasi lemak. Day one, hari pertama dah semua habis licin. Allahu Akbar. Bila kita turun, kita niat kerana Allah Ta'ala, dan Ustaz beritahu, long, habis tak habis long, syukur dia long. Tak habis pun syukur, habis lebih-lebih lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia duduk, Ustaz pastikan sebelum pukul 9, long dah tutup. Dan pergi ke kelas. Ustaz suruh dia pergi tempat ayah belajar kitab. Dia pergi. 8.45 ayah dah mesej. Ayah dah. Mak dah sana. 8.30 dah habis. Dah habis nasi lemak. Licin. Datang borong sana. 5 bungkus, 6 bungkus, 10 bungkus. Sebab apa? Sebab dia lillahi ta'ala dan niat lepas ni aku nak pergi. Ya Allah Ta'ala, permudahkanlah ya Allah Ta'ala. Aku nak pergi belajar kitab. Dia suami isteri pergi belajar kitab. Tutup kalau 8.45, tutup cepat-cepat. Pukul 9, kelas start pukul 10.30. Pergi. Jauh tuan semua. Kota Damansara. Section 7. Pergi jauh. Subang Bestari dah pergi. Nak beritahunya. Pinggiran Subang dah pergi. Nak beritahunya dia tuan-tuan semua. Okey. Inilah cara kita nak bersyukur. Kita buat satu benda dan memberi manfaat pada agama. Okey, ni Ustaz cerita satu kisah ni daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Kisah ni 3 orang. 3 orang ni dia seorang tu dia kena sopak lah. Dia macam orang Kelantan kata naik bala. Bala ni putih, kulit dia putih, sikit putih sini ni. Okey. Ada setengah orang panggil penyakit belang-belang. Seorang tu dia kepala dia botak. Yang seorang lagi tu buta. Jadi Allah Taala utuskan malaikat turun untuk nak uji mereka bertiga ni. Okey. Tuan-tuan, apa yang berlaku dah semua? Apa yang berlaku pada mereka bertiga ni? Okay, malaikat datang pertama kepada yang si sopak tu. Nak belang-belang. Okey, apa yang kamu nak? Dia tanya. Apa yang kamu nak? Aku nak biar kulit aku cantik dan biar kulit aku cantik
biar apa, agar orang lain tak tengok aku ni rasa benci pada aku. Okey. Dan lalu malaikat pun sapu pada badan dia, pada kulit dia semua, dia sapu pada kepala semua, sapu semua. Alhamdulillah, tuan-tuan dah ada je cantik. Okey. Apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak lagi untuk rezeki kamu? Maka aku nak unta. Aku nak unta data. Jadi aku nak unta data. Jadi malaikat pun bagi dia unta. Bagi dia unta apa? Unta yang dah siap bunting 10 bulan tu semua. Unta dah bunting 10 bulan. Mana? Dia 10 bulan tu, 10 bulan tunggu nak beranak lah unta tu. Okey. Lepas tu pergi pada yang si buta pula. Malaikat pergi buta, okey. Apa yang kamu nak? Dia kata. Apa yang kamu nak? Aku nak minta biar bukan si botak lah, si botak pergi jumpa si botak tu, si botak. Okay, aku nakkan dia kepala aku jadi rambut cantik, handsome, orang tengok aku, orang kampung tengok aku tak hina aku. Okay, tak hina aku dan apa dah agar orang kampung rasa kasih pada aku apa semua. Lalu mereka pun sapu kepala dia, keluar rambut. Dan bila keluar rambut dan semua, maka mereka tanya, apa yang kamu nak untuk rezeki kamu? Si botak tu kata, aku nak, dia kata dia nak lembu. Dia nak lembu. Okey, dia nak lembu. Okey, aku nak lembu. Maka malaikat pun bagi dia lembu yang dah bunting. Okey. Lalu malaikat pun pergi kepada yang si buta. Apa yang kamu nak, wahai si buta? Aku nak biar mata aku nampak. Ini menampak aku senang, aku nak berjalan apa semua nak pergi pasar, pergi apa dah. Aku nampak semua alam ni apa semualah. Lalu malaikat pun sapu mata dia dan dia dapat celik, dia dapat tengok alam ini semua cantik, masya-Allah, tabarakallah, cantik. Dan malaikat tanya dia, apa yang kamu nak? Aku nak kambing je. Aku nak kambing je. Berbeza dengan yang tadi kan, yang bala dia dapat unta yang bunting, dah unta dapat bunting pula. Yang si botak pula dah dia dah dapat lembu, dah lah lembu, bunting pula lembu tu. Dia si kambing ni tak bunting, kambing tak bunting. Dia kan dapat dari mana? Jadi tiga-tiga ni pun maka dia pelagalah binatang tersebut membiak si sopak tu membiak. Untanya membiak sampai dah banyak dah, sampai dah jadi kaya raya. Si botak pun sama juga, yang si buta pun sama juga. Lalu sampailah ujian untuk mereka bertiga. Ujian untuk mereka bertiga ni, maka malaikat pun datang kepada si sopak tadi, si belang-belang tadilah, belang-belang. Malaikat menyerupai sebagai orang tua. Wahai tuan, okey, saya nak minta seekor, nak minta bantuan sikit lah. Kita minta bantuan lah, bantuan kewangan sikit apa semua. Tak boleh ni. Dah tahu ni aku ni kaya lah, aku gini ni. Bukan kamu ni kaya ni, Allah Ta'ala bagi tak? Tak, ni adalah kaya berketurunan aku. Tengoklah. Ni orang yang tak bersyukur. Aku kaya sebab daripada keturunan aku. Ni dia cerita. Dia baki habis semua lah. Dia baki dah. Lalu si malaikat berkata, malaikat sebagai orang tua lah. Bukan mung dulu, hak belang-belang, hak sopak-sopak dulu. Bukan mung dulu. Oh, dia marah. Dia halau orang tua ni. Dia halau orang tua. Okey. Tak apalah. Orang tua kata, okey, tunggulah kamu. Tuan kata, malaikat katalah, tunggulah kamu akan hukuman daripada Allah Ta'ala. Maka, orang tua ni pun, malaikat tadi pergi kepada si botak tadi. Sama juga tuan-tuan semua, apa yang berlaku pada si botak tadi, sama juga berlaku sebagaimana berlaku pada si belang. Sama juga. Dia halau juga tuan semua, dia halau. Maka malaikat berkata sama doa juga, tunggulah kamu hukuman daripada Allah Ta'ala. Kemudian tuan semua, pergilah dia kepada si buta tadi. Si buta, wahai encik, gini-gini, minta kamu. Okay. Apa dia cakap? Si buta cakap, ni bezan. Orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Mengambillah apa kamu nak. Apa kamu mengambillah. Dan kamu ambil seberapa banyak kamu nak. Itu rezeki aku ni ada. Ini adalah rezeki kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Ibarat kata, haza min fadli rabbi. Rezeki kepada Allah Ta'ala. Ambillah. Kamu nak ambil banyak, lepas tu mu tinggallah, mu tak say. Mu tak mahu. Okey. Maka malaikat kata, kekallah rezeki kamu dan kamu akan ditambahkan rezeki-rezeki yang lebih baik lagi dan cilakalah orang pada si botak dan si belang tadi. Allah Ta'ala akan tarik. Inilah beritahu tuan semua. Dalam Quran beritahu, la in syakartum la'azidannakum. Kalau kita bersyukur pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmat. Wa in kafartum, tunggulah azab Allah Ta'ala tu. Kita jadi orang bersyukur dan semua. Jadikan orang bersyukur. Walaupun kita terima musibah dan semua, syukur alhamdulillah. Kita berniaga, dapat RM10 ini. Sepatutnya dapat RM1,000, tapi dapat RM10. Alhamdulillah. Dan kita dapat hari ni kita dapat banyak, sepatutnya kita dapat RM500, kita dapat RM1,000. Alhamdulillah, lebih-lebih lagi dan semua. Jangan kita nak
lupa pada Allah Ta'ala. Sebab tu setiap kali tuan-tuan semua nak turun rumah, nak keluar dari rumah ni, lillahi ta'ala, aku keluar ni kerana lillahi ta'ala. Makin kita nak belajar. Ustaz nak bercakap, nak sembang dengan tuan semua, sembang-sembang ni pun lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, kerana aku nak sampaikan apa yang aku ada sikit pada murid-murid aku, pada orang yang mendengar, pada orang yang menonton, sampai sikit sebanyak yang orang aku. Minta Allah Ta'ala ubahkanlah diri aku. Ya, sama-sama, kita sama-sama lah. Kita sama ingat mengingati. Ustaz dalam semalam pun Ustaz mesej ada murid Ustaz minta maaf dengan Ustaz apa semua. Takut Ustaz kata, Ustaz tak perlu, tak apa, tak ada masalah. Bagi Ustaz, ni kalau nak tegur, Ustaz tegur, tak ada masalah. Ustaz tak ada sikit pun nak marah. Ni sikit, kalau orang lain marah, ada orang lain marah untuk Ustaz. Tak perlu marah. Ustaz mudah tuan semua. Ni kalau tuan-tuan nak tegur, alhamdulillah, syukur. Ada orang tuan tegur kita. Orang tegur kita kerana dia sayang kita. Dia sayang kita. Ustaz tegur tuan-tuan semua kerana sayang tu je lah. Anak murid Ustaz pun Ustaz tegur. Ustaz tegur kerana kita sayang. Takut rosak. Tapi ada juga anak murid yang tak boleh ditegur. Tak boleh ditegur. Kita tegur dia left out group. Ini perangai kita. Bila tegur sikit, left out. Bukan tegur ramai-ramai. Tegur seorang-seorang pun left out. Dia tak boleh. Jangan gitu. Jangan gitu. Okay, dah. Orang tegur kita tu. Orang kata apa dah? Sharing is caring. Sharing is caring dah. Tu kita share. Maksudnya kalau kita tegur tu, caring jugalah. Dan tegur tu caring jugalah. Kita sama sambil kita nasihat sahabat ni, kita cakap macam tu dah tuan semua. Jadi ni masalah syukur tuan semua. Kena wa in ta'udu nikmatullahi la tusuha. Kalau kita nak hitung segala nikmat yang Allah Taala bagi tuan semua, tak boleh nak hitung tuan semua. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat mulut ni, masya-Allah, tak payah tuan semua. Jadi salah satu kita nak dapat rezeki tuan semua. Pada minggu lepas Ustaz cakap tentang istighfar kan? Istighfar, kita istighfar. Ustaz beritahu, Ustaz sarankan istighfar kalau boleh 200 kali setiap lepas sembahyang. Pada minggu lepas, untuk dapat salah satu kita nak dapat rezeki kita nak jadi kaya di sisi Allah Ta'ala. Kita nak kaya di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan lupa tuan semua, kena beristighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar 200 kali setiap lepas sembahyang. Ini Ustaz beritahu guru Ustaz ni. Ustaz beritahu guru Ustaz tuan semua. Okay, Ustaz beritahu guru Ustaz ni, dia ni kerja dia zikir je kat rumah tuan. Zikir kerja kat rumah. Kerja dia. Tak ada apa. Demi Allah, demi Rasul tuan semua. Ustaz pergi rumah dia, banyak kali Ustaz pergi rumah dia. Ustaz bagi ni sumpah nama Allah, nama Rasul. Ustaz pergi rumah dia, kerja dia zikir dia. Dah, jumpa dia satu hari dia panggil Ustaz pergi dah. Pak Ustaz datang ke dapur Ustaz pergi dah apa. Dia bisik pada Ustaz, Pak Ustaz, aku nak buka lagi satu lagi pabrik kan, kilang nak buka kilang yang keberapa ni sebenarnya? Kilang yang kelima. Maksudnya 5 kilang dah tuan semua. 5 kilang dia ada. Tuan-tuan nak tanya tuan-tuan nak kita ni betul-betul lumus daripada muda sampai sekarang. Berapa kilang kita buka? Dia kerja dia zikir dia tuan. Zikir. Pergi zikir dia. Ada 2-3 orang anak murid Ustaz peringkat master, peringkat Grand Master, Ustaz bawa. Mereka pergi ziarah guru Ustaz dia. Memang dia kerja zikir kerja dia. Tetapi dia dapat buka 5 kilang. 5 kilang yang besar-besar di Indonesia semua. Nak beritahunya, orang ini yang pandai bersyukur. Dia kerja dia zikir. Kalau dia masuk bilik tuan semua, dia keluar lambat dia keluar. Kalau Ustaz sampai kan, makanan sampai dulu dia. Kita sampai tu, makanan sampai dulu. Mek dia letak makanan apa semua. Rumah dia masya-Allah tabarakallah besar dan semua. Duduk je sampai tu makanan penuh, makanan atas meja. Makan mek dia letak makan Pak Ustaz makan. Ustaz kadang Ustaz buat anak Ustaz, kadang Ustaz pergi dengan isteri Ustaz makan. Kita makan sampai nak habis makanan. Baru dia sampai guru Ustaz dah. Mungkin dia selesaikan zikir dulu. Ni tuan-tuan semua, Ustaz beritahu sebab tu kita kena banyak. Jadi kena istighfar. Tentang istighfar. Ni istighfar 200 ni dia bagi daripada dia lah Pak Ustaz. Kamu bagi pada anak murid kamu, okey. Bagi pada anak murid kamu agar mereka kena beristighfar 200 kali setiap lepas sembahyang. Kalau boleh tuan-tuan buatlah istiqamah. Buat istiqamah. Jangan rasa aku buat zikir ni aku kaya nak buat zikir ni. Jangan gitu. Aku zikir ni kerana aku banyak dosa. Astagfirullahalazim. Apa ni? Kalau tuan-tuan rasa panjang astagfirullahalazim, tak usah sebut astagfirullahalazim. Sebut astagfirullah. Sebanyak 200 kali setiap lepas sembahyang. Jangan tinggal. Okey, itulah. Itu yang minggu lepas Ustaz bagi. Sekarang ni hari ni tuan-tuan semua, hari ni okey. Hari ni adalah cara mana kita nak bersyukur, nak sampaikan, nak nyatakan syukur kita, jaga amal kita. Jaga amal kita dan paling itu ialah 2-3 hari lepas Ustaz bagikan, Ustaz jazakan selawat. Jadi kita berselawat kata Rasulullah SAW. Banyak-banyak selawat tuan-tuan. Banyak-banyak selawat. Kalau boleh 70,000 sebelum tamatnya bulan Syaban ni kita habiskan. Kalau boleh setiap hari kita baca 2,500. Hari ni 2,500 habis, selesai 2,500 kita baca benda lain. Kita baca Quran apa semua kita baca. Lepas tu besok 2,500. Lusa 2,500 sampailah kita sampai sebelum masuknya besok masuk Ramadan, hari ni kita habis. Kita habis dapat 70,000. 70,000 selawat ke atas Rasulullah SAW dan kita
Kita hantar Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Amat gembira Rasulullah SAW. Setiap satu selawat, tuan-tuan, satu selawat je tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan baca sekali selawat. Malaikat bawa pergi jumpa Nabi. Dan Nabi jawab jawab kita punya selawat tadi. Bayangkan kalau berapa ramai nak murid. Malam tu saja 300 orang. Malam tu saja 300 orang yang terima selawat tu. Mereka bayangkan kalau mereka berselawat, tu baru anak murid ustaz. Belum anak murid guru-guru lain ke. Ustaz ni tak hebat dah semua. Anak murid beratus je. Guru lain berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta ribu. Bayangkan kalau mereka berselawat. Satu selawat bawa kepada Nabi. Setiap seorang Nabi berselawat. Dan Nabi sebut nama kita depan mak bapak kita dan semua. Allahu Akbar. Sebut nama kita. Bila kita berselawat kata Rasulullah SAW, Nabi sebut depan mak kita dan ayah kita. Kalau mak kita dah meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia, dia sebut depan ayah kita dan mak kita. Bangga sungguh mak kita. Jadi kita berselawat ni boleh-boleh. Jadi selawat, dua selawat ustaz bagi. Dua selawat. Satu selawat itu sallallahu ala Muhammad. Ni, baca 70,000 kali. Baca 2500 setiap hari. Kalau tuan ni tuan dah lepas dah, kita ni hari ketiga dah. Hari ketiga, hari keempat dah. Hari ketiga dah silap. Hari ketiga. Tuan kena speed sikit lah. Tuan dah tertinggal lebih kurang 2,500 kali 3. Lebih kurang dah. Lebih kurang 9,000 lah. Dah tuan dah semua 7,000. 7,000 lebih tuan dah tertinggal kan. Dah tertinggal. Maka tuan kena speed sikit. Jadi, kita baca 2,500 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Okey, sampai akhir Syaban. Okey, dapat 70,000. Dan satu lagi kalau tuan-tuan rasa nak ada masa nak buat lagi, satu lagi selawat ustaz bagi, as-salatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaik. As-salatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebanyak 2,500 juga satu hari sampai ke akhir Syaban. InsyaAllah kita akan dapat 70,000. Kalau dah tuan-tuan dah baru nak mula hari ni, yang baru nak mula hari ni, okey tuan-tuan kena speed sikit lah, kena baca sikit, tak boleh baca 2,500 lah untuk 2-3 hari ni, kena baca lebih sikit lah, mungkin 3,000 ke 4,000 kan, kena baca lebih insyaAllah. Jadi, mengikut Habib Omar kata dan semua, kalau kita ni malas, kita ni bukan malas, kita nak juga tapi tak boleh nak buat. Okey, kita tak nak, kalau kita payah nak bangun malam, payah kalau tidur asyik terbabas saja. Kalau terbabas sedap pukul 6, sedap pukul 6.30, sedap pukul 7 ni. Kadang-kadang subuh gajah. Kita ni payah nak bangun malam. Kita ni payah nak baca Quran. Kita ni payah nak zikir benda lain lah. Nak zikir benda berat-berat. Payah tuan semua. Kita payah nak sedekah. Kita payah nak buat amal-amal lain. Nak semai sunat pun payah tuan semua. Maka Habib Omar Al-Hafiz. Dia kata, Habib Omar bin Hafiz. Dia kata apa tuan semua? Dia kata, kena banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Dengan selawat ni dapat menampung segala apa yang kita yang tak dapat nak buat. Kalau boleh, ni istimewa selawat tuan semua. Jadi ustaz buat tu, ustaz suruh anak murid ustaz berselawat. Banyak berselawat. Dan ustaz sendiri pun sama-sama naik dengan tuan-tuan semua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat 2,500, ustaz pun buat 2,500. Kadang-kadang kurang dapat sebab bila dah demam ni kurang. Bila kita dah sakit tuan semua, banyak benda yang kita tak boleh nak buat kan. Itulah sebab itulah tuan semua. Okay, kita nak buat syukur kita waktu kita sihat ni. Waktu kita sihat ni kita pulun betul-betul. Kita nak dapat buat amal ni, tak kira orang miskin, orang kaya. Kadang-kadang orang kaya pun malas duduk kat rumah. Pergi mari tu ya dalam rumah. Orang miskin pula dapat buat. Ada juga orang miskin malas nak buat. Malas tu lah. Dia miskin, dia asyik dia fikir nak cari duit kat mana je. Orang kaya pula dia dapat duduk atas sejadah. Dia buat. Ni masing-masing sebenarnya atas kebenaran Allah Ta'ala. Kena ingat tuan semua, bila kita dah dapat satu benda, amal dapat buat, ingat tuan semua, syukur pada Allah Ta'ala. Syukur. La in syakartum la azidannakum. Kena ingat tuan semua. Kita kena ingat bila kita bersyukur, Allah tambah. Kalau kita dapat buat sembahyang tahajud semalam 2 rakaat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih selama ni aku tak pernah sembahyang tahajud. Malam ni aku dapat sembahyang tahajud ya Allah. Allah Ta'ala tambah lagi nikmat dia. Besok kita dapat buat 4. Mudah-mudahan dapat buat 4. Besok dapat 2 lagi. Alhamdulillah. Lusa dapat 2 lagi. Sebulan dapat 2 lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Syukurnya Allah. Daripada aku tempat langsung. Kita nak. Ni Ustaz cerita. Banyak cerita. Allahu Akbar. Banyak cerita dah semua. Satu hari Tuan Guru Haji Muhammad Silah, guru Ustaz ni. Sampai satu masjid. Nak ngaji kitab. Kita hikam. Satu pakcik tu duduk depan. Betul-betul depan pintu. Duduk baca muqaddam. Muqaddam. Pakcik. Assalamualaikum pakcik. Apa pakcik buat ni?
Ustaz, Amor ni baca Quran ni. Amor lihat Alhamdulillah pakcik baca Quran. Amor baca Quran surah kecil je. Nah, surah kecil. Surah Muqaddam, budak kecil. Apa Tuan Guru Haji Mak Sila jawab? Alhamdulillah pakcik dia. Quran pakcik baca Quran juga. Ramai lagi orang di luar sana tak baca Quran. Walaupun pakcik baca Quran kecil, tapi ramai lagi hak mana boleh baca Quran tak baca Quran. Kan? Ramai dia tuan-tuan, alhamdulillah, dan tuan-tuan dapat duduk dalam majlis macam ni deh. Dalam macam ni sekurang-kurangnya kita dapat sikit sebanyak. Jadi ustaz harap tuan-tuan dapatlah sikit sebanyak apa yang ustaz nak sampaikan pada tuan semua, walaupun tak sebagus bagaimana penceramah-penceramah lain. Ustaz sikit sebanyak sekurangnya ustaz bagi ingatan pada tuan semua, ustaz bagi ingatan pada diri ustaz sendiri juga. Pada semualah pada umur ustaz. Bukan ustaz tidak akan mendapat bukan nak ambil manfaat apa-apa daripada tuan-tuan semua. Kita semua ustaz ni saja ustaz nak bagi nak sembang-sembang, kita sembang-sembang macam kedai kopi, sembang-sembang kedai kopi apa semua dah. Cuma ustaz cerita pengalaman ustaz sikit apa dalam masa ustaz dulu kan. Jadi sebenarnya bila kita dapat berkat syukur ni, okey, ingat sembahyang awal waktu. Ni tanda kita syukur. Tanda kita syukur awal sembahyang awal waktu, masuk zuhur sembahyang ni. Kalau pemerintah beritahu suruh kita buat sembahyang hajat semalam, buat sembahyang hajat Kita sembahyang zuhur. Kan kalau siapa itu masih belum sembahyang duha lagi, sempat lagi nak sembahyang duha. Nak sembahyang duha paling sikit 4 rakaat 4 rakaat. Nak sembahyang lebih ustaz. Silakan sembahyang 4 rakaat duha 4 rakaat. 4 rakaat 2 salam Maksudnya 2 rakaat. Okey. Okey, lepas tu sama duha. Lepas tu kalau zuhur masuk sembahyang awal, lepas tu sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, kemudian sembahyang sunat zuhur 4 rakaat selepas. Lepas asar sama juga, ada antara zuhur dengan antara sambil tunggu sembahyang zuhur tu baca Quran kalau boleh. Kalau tak mampu baca satu juzuk satu hari, tuan-tuan semua, tuan-tuan baca 100 ayat satu hari. Ulama beritahu tuan semua, sesiapa yang membaca 100 ayat satu hari Al-Quran dia tidak akan kena nyayuk. Tak kena nyayuk. Spek mata kau ke mana? Spek mata kau pada spek tu kat sini. Tak kena nyayuk. Insya-Allah. Ayah Ustaz arwah almarhum ayah Ustaz dah semua, Abdul Rahman bin Haji Hassan, okey. Dia ni dah tua dah tuan semua, 85 dah tua dah, tapi dia sentiasa satu juzuk baca Quran. Anak dia ingat, nama anak memang ingat dia. Nama anak dia ingat, nama cucu dia ingat, nama cicit dia ingat dah. Beritahu tuan-tuan. Dia ingat dah. Dia nak beritahu. Sebab apa? Satu juzuk betul. Kalau tuan-tuan tengok pada bapa atuk sepupu ustaz, dia baca Quran, dia khatam Quran sebanyak 360 kali setahun. Masya Allah, tabarakallah. 360 kali setahun tuan semua. Kalau kita fikir tak logik, tak logik. Kita fikir akal kita tak logik. Tapi dia dapat buat 360 kali setahun. Maksudnya satu kali satu hari. Dia mula-mula pada subuh dia masuk sampai isyak habis khatam dia. Dia khatam Quran. Inilah tuan Allah Taala, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Taala untuk memperbuatkan. Jadi kita harap tuan-tuan, ustaz juga kita dapat nikmat sebagaimana orang-orang lain, orang-orang yang hebat-hebat dapat lakukan amal ibadat. Cuma jaga hati bila kita beramal, jaga hati kita. Jaga hati kita semua. Jaga betul hati kita. Nah, ustaz nak bagi tips sebelum ustaz berundur, ustaz nak bagi tips. Tips ni ustaz dapat daripada Tuan Guru Haji Osman Omar Kolaiban. Ustaz pernah tanya dia, Ustaz nak tanya Ustaz ni, mintalah Ustaz, bagaimana kita nak hilangkan sifat riak dan sifat ujub. Dia kata, masa tu Ustaz bekerja kerajaan. Dia kata, Cik Syahrin, dia tanya, Cik Syahrin. Cik Syahrin, nak beritahu Cik Syahrin, riak tu adalah zahir. Dia penyakit batin, penyakit hati. Tapi zahir kita nampak riak dia. Pakai kepiah tinggi, pakai spek mata cantik, misal pakai baju cantik, orang nampak riak kita, cara jalan kita, nampak riak kita tu. Riak kita tu. Perasaan riak kita dia nampak. Tapi kalau ujub memang tak nampak. Penyakit batin dalam batin lagi. Maksudnya tak nampak ujub. Ujub tak nampak. Kita dah nampak relax, nampak tawaduk ni, nampak tawaduk dalam hati. Dia ni tak pakai semua ni. Mari sembahyang masjid, tak sembahyang sunat tahajud, tak tahiyatul masjid, bangun tak bangun malam. Kita dia ujub, baik aku boleh sembahyang kat tahajud gini. Dia mari tu ujub. Dia ustaz bertanya dia, ustaz, bagaimana cara nak hilangkan perasaan ni, ni. Okey, ni ustaz bagi tips, dia bagi. Okey, tulis atas Cik Syahrin, tulis. Ustaz pun tulis. Jadi anda tulislah. Tulis. Okey. Kan? Tuan Guru Haji Osman Omar bagi
Tiga zikir pada ustaz dan anda pun boleh amal. Okey, bila kita zikir subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah kan. Bila sebut maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah tu, kita kena padu, bandingkan diri kita. Aku maha kotor ya Allah, aku maha kotor ya Allah, aku maha kotor. Sebut subhanallah, subhanallah dalam hati, aku maha kotor, aku kotor ya Allah, aku kotor ya Allah. Maka ya Allah, maha suci Allah yang maha suci Allah, berilah nur kesucianmu kepada aku. Berilah nur kesucianmu kepada aku. Inilah. Untuk Ustaz Man cuba buat macam tu. Tuan Guru Haji Osman Omar, dia beritahu macam tu. Okey, bila kita sebut subhanallah, 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 maka Tuan Guru Haji Osman Omar, dia beritahu, okey, sebutlah dalam hati kita, aku kotor ya, aku kotor ya, aku kotor ya Allah, berilah nur kesucian pada aku. Kita bagi. Boleh kan? Boleh. Boleh Ustaz agak boleh Okey, satu zikir Ustaz bagi. Satu zikir dulu. Nanti zikir lain tu minggu depan Ustaz bagi. InsyaAllah dalam sembang-sembang rezeki minggu depan Ustaz akan bagi pada anda semua. Okey, zikir ni kalau boleh buat dulu. Subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku kotor ya Allah, ya Allah. Aku kotor ya Allah. Aku kotor ya Allah. Ya Allah, beri aku nur kesucianmu kepada aku ya Allah. Berilah nur kesucianmu pada aku ya Allah. Berilah nur kesucianmu. Aku ni kotor ya Allah. Aku ni kotor. Aku beramal dalam kotor ya Allah. Aku beribadat dalam kotor ya Allah. Aku berzikir dalam kotor ya Allah. Aku membaca Quran dalam kotor ya Allah. Aku bersedekah dalam keadaan kotor ya Allah. Aku bertahajud dalam kotor ya Allah. Aku berduha, dalam kotor ya Allah. Aku sembahyang subuh dalam kotor ya Allah. Aku sembahyang zuhur dalam kotor ya Allah. Aku sembahyang asar dalam keadaan kotor ya Allah. Aku sembahyang maghrib dalam keadaan kotor ya Allah. Aku sembahyang isyak dalam keadaan kotor ya Allah. Sebut subhanallah, subhanallah ya Allah, kurniakan nur kesucianmu pada aku. Nur kesucianmu pada aku. Kita kena dengan Allah Taala macam tu semua. Kena letakkan keburukan pada kita, kita ni sifat lemah dah semua. Kita ni sifat yang kita ni tidak kamil. Yang kamil adalah Allah Taala dah semua. Yang sempurna adalah Allah Taala. Insya-Allah tuan semua, jadi Ustaz agak tuan-tuan dapat manfaat sikit sebanyak. Saya minta ampun dan maaf ada lebih kurang, mungkin tidak